zaman serba moden, teknologi semakin canggih. Namun, di Politeknik Kota Baru, warisan ilmu pengetahuan silam masih hidup melalui satu projek unik, iaitu penghasilan monumen jam matahari. Jam matahari telah digunakan secara meluas beribu tahun sebelum Masihi dalam pelbagai bentuk dan kaedah. Ianya menjadi keperluan sebagai objek untuk mengukur waktu bermula dengan jumlah hari setahun, perubahan musim, penyusunan kalender, mengetahui waktu harian dan pelbagai lagi. Teknologi pada setiap zaman berkembang bagi mendapatkan ketepatan pengukuran masa dan waktu. Pun begitu, jam matahari mempunyai nilai kegunaan tersendiri walaupun berlakunya perubahan teknologi pada setiap zaman yang semakin berkembang. Waalaikumsalam Ustaz. Oh, selamat. Sihat saja. Selamat datang ke PKB. Sihat alhamdulillah. Terima kasihlah mari. Memang tujuan lah nak mari ke PKB lah ni dah. Untuk tujuan ni lah dah. Mari baca ni lah. Macam mana? Tapi sebenarnya dia boleh guna sebagai jam matahari. Waktu saya tengah buat, tengah rangka lagi lah ni. Dia monumen pun boleh jadi, jam matahari pun boleh jadi dah. Cuma bila duduk di tengah bola tek ni Menarik kan ni? menarik lah. Menarik. Kita buat jam dalam bentuk rehat. Tapak dia pun ada dah situ. Tapak ada dah. Kita modify sikit. Tu lah tengok tadi tu. Tapak tu kita mungkin boleh fikirlah kita modify sikit. Kita tak payah putus dah tapak tu. Politeknik Kota Baru merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi awam yang terletak di Kutlanas, Kelantan. Politeknik Kota Baru menyediakan pendidikan teknikal dan vokasional yang berkualiti tinggi dalam bidang kemahiran teknikal untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang kejuruteraan awam, elektrik, mekanikal dan perdagangan. Jam matahari di Politeknik Kota Baru merupakan jam yang kedua ditubuhkan di Politeknik Malaysia. Jam matahari yang pertama dibuat di Politeknik Sultan Muizzan Zainal Abidin pada Jun 2022. Projek ini diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, dihasilkan melalui kerjasama pelajar dan pensyarah Falak Resources Empire dan Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia RISN Cawangan Pantai Timur. Jam matahari dalam sorotan sejarahnya, ia sebenarnya bermula disebabkan oleh tuntutan untuk manusia mengukur waktu dalam kehidupan seharian. Mereka memerlukan kepada pengukuran waktu ini untuk menguruskan kehidupan mereka, menyelaraskan urusan-urusan pentadbiran dan urusan-urusan aktiviti-aktiviti yang lain, termasuklah juga digunakan dalam bidang pertanian dan sebagainya. Jam matahari yang paling awal ditemui dalam bentuk artifaknya ialah pada zaman Mesir kuno, dalam sekitar 3,200 tahun, lebih kurang macam tu. Dan kemudiannya ada juga jam matahari yang dianggap sebagai jam matahari, iaitu satu artifak yang digunakan untuk mengukur bayang matahari, diketahui tentang kedudukan matahari dan juga dicatatkan pergerakan musim-musim berdasarkan matahari, iaitu yang ditemui di Wiltshire, England, ataupun yang disebut sebagai Stonehenge. Terdapat beberapa jam matahari yang direka bentuk oleh ahli-ahli falak dan astronomi di seluruh dunia. Jam matahari di Politeknik Kota Baru direka bentuk menggunakan konsep jam matahari khatulistiwa, equatorial sundial, dan jam matahari mengufuk, horizontal sundial. Jam matahari digunakan dalam bidang pelayaran, pertanian, penentuan waktu solat, penentuan arah kiblat, pendidikan dan pembelajaran, aktiviti sukan, seni bina dan reka bentuk bangunan. Sebagaimana kita sedia maklum, projek Jam Matahari untuk Rehat ini merupakan satu projek yang akan menjadi simbol bagi Politeknik Kota Baru. Okey, ini kurang lebih binaan kita. Yang panjang yang ni lah, yang ini daripada sini ke sini tadi berapa? 44 inci Panjang 44 inci. Sini ke sini 44 inci.
sekarang ni kita terus ke tackle tu lah. Kita kerja potongan macam isi. Okey. Boleh? Okey. Sekarang kita berada di bengkel keusahanan JKM, di mana pihak JKM telah dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan kerangka bagi membina jam matahari, di mana hasil daripada desain yang diberikan kepada kita telah analisa, kemudian kita kira berapa besi yang kita guna dan berapa macam mana saiz kita nak buat. Kemudian kita akan membina kerangka berbentuk X untuk diisi di dalam kotak yang akan dihasilkan oleh pihak kejuruteraan awam. Okey, jadi sekarang ni jangkaan kita akan boleh siapkan kerangka kita ni dalam masa 3 hari, bermula daripada kerangka bentuk macam ni, kemudian kita akan buat menjadi X, dan paling-paling lewat pun dalam 3 hari lah kita boleh siapkan kerangka untuk membina rehal untuk jam matahari. Jadi Jabatan Kejuruteraan Awam, tugasan kami adalah penyediaan proses pembuatan kotak bentuk bagi jam matahari, yang mana kami bersama dengan pelajar-pelajar JKA telah menyiapkan kotak bentuk ini dalam masa 5 hari, komplit semualah, untuk sedia untuk dikonkrit dan sebagainya. Lebar dia 90.6 inci. Jadi tinggi dia 26 inci. Lebar dia 3 inci dan panjang dia 30. Kayu tu perlu diambil stok untuk kerja potong. Kita akan lukis dulu. Drawing ni kita akan lukis balik atas. Selepas itu, proses seterusnya adalah perbincangan antara kami untuk proses penyediaan kotak bentuk. Okey, maksudnya Jabatan Awam mengambil tugas yang pertama untuk persediaan kotak bentuk. Proses pembuatan kotak bentuk ni bermula dengan yang pertama adalah pemilihan bahan. Itu kami gunakan kayu 12, saiz 12 dan juga plywood 12 mm. Selepas bahan diambil dan disediakan, proses seterusnya adalah pemotongan. Okey, pemotongan kayu yang dilakukan mengikut saiz base kepada plan yang diberikan. Dan seterusnya proses yang ketiga adalah pemasangan. Okey, pemasangan kotak bentuk mengikut saiz kayu yang kami potong bersama dengan pelajar. Jadi mengambil masa dalam 5 hari lah, okey, untuk menyiapkan serengkapnya kotak bentuk rehal tersebut. Jadi dalam projek jam matahari, kita menggunakan 2 jentera di bengkel pertanian, iaitu JCB dan juga trailer. Okey, yang untuk JCB, tujuan kita buat untuk raha ni, kita sangkut raha, diangkut kepada trailer dan diletak atas trailer untuk dihantar ke peralatan PKB. Okey, setelah struktur reha tadi diletakkan di atas trailer yang disangkutkan pada traktor. Jadi kami menghantar struktur reha tadi ke bulatan PKB untuk diletakkan pada lokasi. Dalam proses ini, kita seterusnya membuat susunan bata mengikut secara tirus, dan selepas itu kita akan buat lingkaran lah pada bata yang telah siap tu lah. Setelah itu kita akan buat konkrit. Untuk tugas bengkel bata, kita akan membuat satu lingkaran mengikut desain yang telah diberi oleh inilah. Selepas itu kita akan buat bajuh konkrit dengan bajuhan yang tertentu. Lepas tu kita akan isi ke dalam
tapak yang nak kita buat inilah untuk kita buat. Bahagian besi tertulang akan disediakanlah selepas itu. Proses penghasilan jam matahari bermula dengan persiapan tapak lokasi jam matahari dan diikuti dengan penghasilan kerangka rehal dari besi dan juga tertulang. Kemudiannya, kerangka tersebut dikonkrit dalam kotak bentuk dan dibuat proses pengawitan selama 10 hari. Setelah itu, konkrit yang telah siap dibawa ke tapak lokasi. Sebelum meletakkan kerangka rehal jam matahari, proses penentuan arah utara telah dibuat dan selanjutnya adalah kemasan tapak. Lokasi jam matahari mestilah terbuka dan terkena sinar matahari secara langsung sepanjang hari dan tidak ada bayangan yang mengganggu. Yang tu saya rasa kita minta pakar software kita lah. Cuba buat supaya dia boleh jadi sendiri, tubik sendiri. Nilai sebenar waktu tu. Maknanya kita hanya masuk waktu hok kita baca. Waktu baca kita masuk. Kemudian kita akan klik keluar selalu. Sepatutnya. Saya mendapat task daripada Tuan Pengarah untuk mendapatkan pengiraan atau ketepatan untuk jam matahari di Politeknik Kota Bharu. Mohon cadangan daripada Dr. Hayati untuk projek inilah. Saya rasa kalau macam bagi pihak saya lah, kita boleh buat satu website khas untuk jam Mizwalah ni. So jadinya menggunakan data ni, bila mana pengguna dia tengok jam Mizwalah ni, dia boleh buat bacaan menggunakan web tersebut lah. Saya rasa web tersebut kita boleh letak dekat dalam website PKB ke, kan? Ya, panduan lah. Panduan lah. So saya rasa saya akan minta lah bantuan juga daripada rakan-rakan yang boleh membantu saya dalam membangunkan website ni. Jam Mizwalah ni ataupun website Jam Mizwalah PKB ni boleh diakses melalui mizwalah.pkb.edu.my. Cara penggunaannya juga amat mudah. Pengguna hanya perlu berdiri di hadapan jam Mizwalah dan membaca waktu pada jarum tersebut. Kemudian pengguna perlulah mengisi data yang diperlukan di dalam website tersebut, iaitu tarikh dan juga masa, dan juga menekan butang semak untuk membuat semakan lah. Di Politeknik Kota Bharu, jam matahari yang dihasilkan adalah berbentuk rehal. Reka bentuk rehal dipilih sebagai simbolik kepada Politeknik Kota Bharu sebagai tempat penyebaran ilmu. Selain itu, rehal juga merujuk kepada usaha untuk memupuk budaya ilmu, pembelajaran dan pencerahan rohani di kalangan masyarakat. Jam Matahari Politeknik Kota Bharu telah dirasmikan oleh Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail pada 23 Januari 2024 sempena Majlis Aspirasi Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tahun 2024 di Dewan Jubli Perak PKB. Walaupun jam matahari tidak lagi menjadi objek utama dalam menentukan waktu kerana telah diganti dengan peralatan moden seperti jam atom, jam digital, jam mekanikal dan peralatan elektronik yang lain, jam matahari masih memiliki nilai sejarah, pendidikan dan masih praktikal dari beberapa sudut, terutama dalam memahami bidang sains astronomi. Jam matahari juga masih relevan sehingga kini untuk membaca waktu selain dijadikan monumen hiasan yang indah dan berfungsi sebagai daya penarik sekaligus menjadi mercutanda Politeknik Kota Bharu. Ia juga menzahirkan satu manifestasi perkembangan dan kemajuan ilmu sains astronomi di samping dapat mengingatkan kita akan kepentingan masa dan kebesaran ilahi.